Terima kasih Tuan Speaker. Di atas peluang untuk Batu Kawan membahas rang Undang-Undang Perbekalan 2016. Tuan Speaker, secara dasar Belanjawan 2016 ini yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berangkap Ahli Parlimen Pekan 2 minggu yang lalu boleh dirumuskan sebagai mendukacitakan, mengecewakan, menghampakan dan jauh terpesong dari tema mensejahtera kehidupan rakyat. Tuan Speaker, saya ingin mengutarakan beberapa isu yang baru-baru ini mendapat perhatian semua rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa juga. Setiap pelosok Malaysia telah dikejutkan dengan kehilangan 7 orang kanak-kanak orang asli Temia pada 23 Ogos 2015 yang berumur di antara 7 tahun sehingga 11 tahun dari asrama SK Tohoi di Gua Musang. Selepas 47 hari, jasad 4 anak kecil yang tidak bernyawa mula dijumpai satu demi satu dan masih ada seorang lagi yang belum ditemui lagi. Dalam tragedi ini, muncul 2 kanak-kanak perempuan yang masih hidup, selamat tetapi dalam keadaan yang kurus seperti rangka, berpaut sesama sendiri kerana takut. Takut kena marah, takut cikgu atau takut pulang ke sekolah. Insiden ini bukan sahaja menimbulkan 1001 pertanyaan yang bermula dari keadaan infrastruktur sekolah seperti ketiadaan air di sekolah yang menyumbang kepada semua kanak-kanak keluar untuk mandi di sungai, kualiti makanan yang amat patetik dengan izin dan menyedihkan di asrama, termasuklah laporan kanak-kanak yang terpaksa tidur di atas lantai. Pada 12 Oktober yang lalu, saya bersama Adun bagi Damansara Utama telah membuat satu lawatan ke Pos Tohoi dan berpeluang untuk duduk dan mendengar keperitan kisah ibu bapa kepada kanak-kanak yang hilang dan ketabahan mereka dalam mengharungi malapetaka yang melanda keluarga mereka dan komuniti mereka. Saya mendapati bahawa pihak keluarga tidak dimaklumkan secara rasmi oleh pihak sekolah akan kehilangan anak mereka. Dan mereka telah menerima maklumat ini daripada pengawal keselamatan di asrama SK Pos Tohoi. Dan apabila mendapat maklumat, berita kanak-kanak hilang, ibu bapa tidak dibenarkan sama sekali oleh pihak berkuasa untuk melancarkan usaha mencari dan menyelamat yang baru dilaksanakan oleh ibu bapa sendiri. Mengapa tidak dibenarkan, Tuan Speaker? Bagaimana 7 kanak-kanak kecil mampu menyelinap keluar dari perkarangan asrama tanpa pengawalan atau pemantauan dari pihak sekuriti sekolah? Pengurusan dan kualiti pentadbiran yang tidak profesional serta kaki tangan di sekolah di mana tiada guru besar di sekolah pada ketika kanak-kanak ke sungai untuk mandi, tiada warden wanita serta guru wanita di sana, kemudahan pengangkutan untuk kanak-kanak berulang-alik dari kampung yang jauh menaiki Hilux terbuka menggunakan laluan balak yang penuh dengan debu merah dan kuning, serta pelbagai isu seperti isu bahasa, identiti, budaya dan isu teras ketiadaan kasih sayang bagi kanak-kanak orang asli ini dan semua kanak-kanak yang lain menyumbang kepada tragedi kehilangan kanak-kanak ini dan akan mengundang bahaya lagi sekiranya tidak ditangani secepat mungkin dan diberikan satu jawapan di Dewan Yang Mulia ini. Kepada semua ahli parlimen yang berada di sini, di sebelah saya dan di sebelah sana, adakah Yang Berhormat akan menghantar anak-anak anda yang berumur 7 tahun ke sekolah asrama di mana anak kecil ini terpaksa berdikari tanpa apa-apa sokongan dan bimbingan, basuh baju sendiri, sikat rambut sendiri, makan sendiri, mandi sendiri? Mungkin bagi setengah yang ada di sini, ini adalah sesuatu yang biasa. Tetapi dengan pemantauan ibu bapa atau penjaga, daripada 7 kanak-kanak orang asli Temia yang hilang di hutan, 4 daripada mereka telah meninggal dunia, 1 masih lagi belum ditemui. Dan kerana mereka lah hari ini keadaan pahit kehidupan orang asli diberikan perhatian yang dengan izin long overdue oleh media dan rakyat Malaysia. Tuan Speaker, mengapa harus 5 kanak-kanak yang tidak bersalah mati disebabkan kecuaian
dan keterbiaran oleh pihak berkuasa, pihak sekolah, JAKWA, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta Kementerian Pendidikan. Malah saya salahkan Perdana Menteri sendiri kerana beliau sibuk mengejar populariti dengan jari telunjuk satu Malaysianya di samping memenggal orang-orang yang paling dekat dengannya untuk kepentingan peribadi. 5 kanak-kanak telah mati disebabkan oleh satu sistem yang korup, kejam, zalim dan tidak bebas. Yang bising tu cuba justify. Hari ini dengan izin, no heads have rolled. Dengan izin. There is no accountability. No one has said it is because of us. Dengan izin, it is still very sketchy. Siapa yang cakap tu? Tolong bangun. Kalau berani buka mic, tolong bangun. Yang kata jaga mulut tu. Apakah alasan oleh kerajaan yang berwawasan? Ya. Boleh saya mencelah sikit? Boleh. Terima kasih, Datuk Speaker. Mungkin ada yang menganggap bahawa tindakan Batu Kawan mengaitkan Perdana Menteri kepada kes ini adalah keterlaluan. Tetapi saya rasa apabila seseorang itu menjadi Perdana Menteri, dia kena bertanggungjawab ke atas semua yang berlaku di dalam negaranya. The buck stops here. Ini kata-kata Presiden, ya, Presiden Amerika Syarikat dahulu, kalau tak silap saya, dia kata the buck stops here. Lalu saya hairan, kenapa di Malaysia ini sikap seolah-olah Perdana Menteri dia tak bersalah. Ada orang mati dalam tahanan, dalam penjara, ni tak ada kena-mena dengan Perdana Menteri. Ya, kanak-kanak mati, tak ada kena-mena dengan Perdana Menteri. Seolah-olah Perdana Menteri ni dia tak ada apa, tak ada tanggungjawab. Hanya nak kutip 2.6 bilion saja. Apa pandangan Batu Kawan? Terima kasih Saudara Shah Alam. Saya bersetuju dengan pendapat Saudara Shah Alam. Dan sebab itulah saya dah sebut pagi tadi bila Yang Mohamad Stew bercakap pasal ahli yang lain. Sama juga kedudukannya. Tuan Speaker, kalau Yang Amat Berhormat Pekan ada, saya akan tanya Yang Amat Berhormat Pekan terus. Apa pendapat Bukan beliau? itu maksud saya. Bukan. Tuan Speaker, sampai hari ini tiada siapa-siapa yang telah diambil tindakan di atas kematian 4 kanak-kanak orang asli di Posto Hoi. Belum lagi. Kalau di negara lain, Menteri Pendidikan dipaksa untuk meletak jawatan. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan dipaksa untuk meletak jawatan. Tapi di Malaysia, dulu, kini dan selamanya, dengan izin, nothing happens. Sampailah benda ni berlaku di Pekan atau di bandar, sampai itulah kita akan lihat dengan izin the oppression of the orang asli in Malaysia. Tuan Speaker, saya ingin meneruskan Balin bangun. ucapan saya. Yang Mohamad Balin. Maaf ya Baling, saya nak... Tadi Yang Mohamad kata, Yang Mohamad kalau berani bangun. Yang Mohamad beritahu tidak ada orang yang bangun. Kalau siapa nak cakap bangun, dah bangun tak berani. Ini bukan bondan, lebih teruk daripada bondan lah. Kalau boleh kata Balik. Apalah tadi? Jangan macam ni. Balik. Kalau takut tadi cabar orang. Tadi saya bukan cakap. Kalau orang takut. Sibuk sama. Okey. Yang unparliamentary. Kenapa tak nak bagi peluang? Yang Berhormat Baling. Kenapa Yang Berhormat? Tarik balik apa yang Saya dikatakan buat tadi. bangun diri elok-elok. Jangan gunakan perkataan yang unparliamentary seperti saya. Okey, Yang Berhormat tadi, Yang Berhormat cakap, Yang Berhormat siapa Baling. berani bangun? Yang Berhormat cakap tadi. Yes. Jadi saya bangun, kenapa tak nak Tapi bagi saya yang untuk Berhormat berujar? Baling kena tahu. Takkan Bagilah saya tertib. berujar. Takkan tak tahu di koran di parlimen. Bagi pada Yang Berhormat Tuan Syalam. Speaker, apa ni? Dengar saya cakap dulu. Saya tak nak Yang layan Berhormat orang bagi yang pada bercara Syalam. macam ni lah. Yang Berhormat Syalam lah bangun kata, apa berlaku dalam negara ni Perdana Menteri tanggungjawab. Apakah Yang Berhormat alasan hati pun kerajaan- Yang Berhormat kena bertanggungjawab. Jangan bohong rakyat lah. Yang Berhormat ada pergi ke Gua Musang bantu orang Ya, ni? Saya ada tu pergi Posto Hoi. bantu Yang Berhormat ada. Batang hidung Syalam tak nampak. Sebab tak nampak. Cakap terlebih. Datang parlimen memekak, menyebok, menipu rakyat. Okey, semua penduduk Baling tahu ahli parlimen mereka ada di parlimen hari ini. Okeylah. Standard betul. Memang standard. Standard. Ini Yang Berhormat semua ni kat tepi jalan melambak je lah. Apa mabuk? Balik keluar. Apa? Tak boleh balik ke? Siapa orang Tuan Speaker, jangan cakap ini.
Jangan Is this acceptable, Tuan Speaker? Apa kena-mena Syahlan 16,000? Tuan Speaker, is this acceptable behavior? Sebab yang Muhammad Is this cakap, acceptable saya behavior? bangun baik-baik. Yang Saya Muhammad cakap, baik. saya Speaker, semua. Jangan ada Kenapa alasan. nak bagi tahu? Pada agree now. Kalau segala Ini berlaku gunakan dalam bahasa negara ni begitu. adalah Tuan Speaker, Biarkan dia saja apa ini. Saya nak teruskan ucapan saya, Tuan Speaker. Dia guna perkataan begitu. Apa kena boleh guna perkataan politik yang mulia ini? Perdana Menteri Mana boleh nak mencabut orang yang ada? Dia kucing ke? Ini semua di bawah dia. Tolong semua letak jawatan. Patut kalau yang Muhammad prihatin, pergi sana tolong orang besar, bantu dia. Baru Pak cakap kalau bantu sana datang sini suruh letak jawatan. YB letak jawatan daripada Tanya sekarang itu ni, yang Jakwa di bawah siapa? Kementerian mana? Jakwa bawah siapa? Baling. Apakah alasan oleh kerajaan yang berwawasan dan kononnya berprinsip ini? Batu kawan ya. Sebab itulah saya sebut pagi tadi. Mencabut. Ya, Yang Muhammad Balin, Yang Muhammad Shah Alam, eloklah pergi minum teh berdua. Terbuang saya teruskan ucapan saya. Ya, Saya teruskan ucapan saya. Hmm. Apakah alasan oleh kerajaan yang berwawasan dan kononnya berprinsip ini jika kualiti pendidikan yang terbaik, prasarana yang kondusif serta keutamaan keselamatan setiap pelajar tidak diberikan, memandangkan pendidikan anak-anak adalah pelaburan terbaik bagi masa depan sesebuah negara? Adakah kerajaan akan memikul tanggungjawab di atas kehilangan 7 kanak-kanak orang asli dan kematian 4 lagi? Dan apakah usaha realistik yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku lagi, memandangkan ia adalah dengan izin human error sepenuhnya? Tuan Speaker, heads must roll. Saya ingin memohon perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu isu yang seringkali meletakkan penduduk setinggan di sesebuah kawasan, wakil rakyatnya, kerajaan negeri serta pihak memaju dalam satu keadaan di mana undang-undang kanun tanah negara seringkali memihak kepada pemilik tanah dan nilai peri kemanusiaan serta pampasan biasanya diberikan tempat kedua berhubung dengan isu-isu pengusiran penduduk dari tanah pemilik. Saya pasti ramai ahli parlimen di sini telah berhadapan isu pengusiran penduduk dari tanah yang mereka duduki dengan peruntukan undang-undang KTN. Peguam yang berhujah menggunakan undang-undang tersebut, mahkamah membuat keputusan berdasarkan undang-undang yang sedia ada, tetapi malangnya dari sudut pandangan undang-undang dari sudut pandangan undang-undang ianya memihak kepada pemilik tanah dan bukannya penduduk setinggan di atas tanah tersebut. Tuan Speaker, di manakah keadilan jika keluarga yang menduduki tanah selama lebih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak diperuntukkan pampasan yang sewajarnya dan diberikan notis pengusiran yang pendek? Pada 6 Oktober yang lalu, ahli parlimen Seremban bersama dengan Adun Temiang dan 15 lagi telah ditahan oleh pihak polis kerana membantah perobohan dan pengusiran penduduk di kampung Ulu Temiang yang berbilang bangsa yang telah menduduki tanah tersebut lebih 40 tahun. Apa yang diharapkan oleh mana-mana penduduk adalah pampasan yang adil daripada pihak pemaju atau kerajaan negeri supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Malangnya, apa yang berlaku adalah dalam kebanyakan kes, tiada keadilan bagi golongan penduduk setinggan ini. Walaupun hal ehwal tanah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, namun kuasa kerajaan negeri terbatas kerana undang-undang yang outdated wujud dan ini menggari tangan pihak berkuasa negeri. Tuan Speaker, boleh saya dan semua ahli parlimen di sini mendapat kepastian dari Majlis Tanah Negara bahawa masalah yang menghantui penduduk setinggan di seluruh negara akan ditangani dengan baik dengan meletakkan hak golongan kelas pertengahan ini di atas kepentingan pihak swasta. Mampukah Majlis Tanah Negara berusaha untuk menggubal dasar-dasar dan undang-undang tanah yang sedia ada supaya tiada lagi kes warga negara anak Malaysia akan diusir lagi dari rumah mereka tanpa satu pampasan yang adil supaya mereka dapat meneruskan kehidupan baru selepas dipaksa keluar dari tempat yang mereka begitu biasa.
Maka saya ingin cadangkan di sini Tuan Speaker supaya satu undang-undang baru digubal oleh Parlimen yang hendaklah digunakan oleh setiap kerajaan negeri untuk memastikan hak-hak penduduk setinggan dapat dilindungi dan mereka tidak akan diambil kesempatan oleh beberapa pihak yang mementingkan keuntungan sahaja. Mana-mana tanah yang mempunyai penduduk yang sudah bermastautin di sana lama tidak boleh dijual beli sehinggalah masalah pampasan dan penempatan semula dirunding dan dibicara di antara pihak kerajaan negeri dan pihak pemaju. Apa yang diperlukan adalah satu keseragaman dalam kanun tanah negara dan dilaksanakan oleh Majlis Tanah Negara supaya wujudnya satu pengecualian bagi kes-kes pengusiran yang selalunya penghujungnya adalah negatif. Tuan Speaker, kita lihat banyak kes pengusiran ini ramai peguam-peguam dari pihak pemaju akan dengan izin quote the law, dan law undang-undang kanun tanah negara selalu melindungi pemilik tanah atau pembeli tanah. Jadi apakah masa depan penduduk-penduduk setinggan di atas tanah tersebut? Kita lihat banyak kampung-kampung di Pulau Pinang yang seperti yang dikatakan oleh rakan saya, Ahli Parlimen Bukit Bendera, di Kampung Mutiara, di kawasan saya sendiri di Negeri Sembilan, malah di setiap negeri di Malaysia ramai, kalau bukan semua ahli parlimen berhadapan dengan masalah pengusiran. Dan saya faham ramai ahli parlimen pun tidak boleh buat apa-apa disebabkan undang-undang yang sedia ada perlu diperbaiki dan dipinda. Ya, batu kawan boleh gulung. Okey. Satu lagi poin dan saya akan Ya, gulungkan. sila. Tuan Speaker, dalam soalan bertulis saya kepada Kementerian Kesihatan pada Oktober 2014 berhubung bilangan mesin MRI dan CT scan di hospital kerajaan dan daripada bilangan itu berapa yang masih berfungsi atau tidak. Sehingga Oktober 2014, daripada 70 buah mesin CT scan, hanya 54 yang masih berfungsi. Dan daripada 35 buah mesin MRI, 31 masih berfungsi. Selebihnya rosak dan akan dilepuskan. Anggaran mesin CT scan adalah dalam lingkungan 1.5 juta hingga 5 juta ringgit. Dan anggaran kos mesin MRI adalah 3.3 juta ringgit. Saya pelik mengapa dengan peningkatan populasi rakyat Malaysia, hospital kerajaan masih memberi rawatan dengan bilangan MRI dan CT scan yang begitu rendah. Andai kata peratusan rakyat Malaysia lebih mengunjungi hospital kerajaan, maka nisbah setiap MRI kepada bilangan pesakit yang memerlukan kemudahan scanning adalah tinggi. Dan nisbah pesakit yang menunggu untuk menggunakan mesin CT scan juga tinggi. Mengapa Kementerian Kesihatan tidak membeli lagi mesin MRI dan CT scan supaya giliran menunggu atau waiting list dengan izin dapat dipendekkan bagi pesakit-pesakit yang menunggu pengimejan dibuat? Saya pasti rakyat Malaysia ingin tahu ke manakah perginya bayaran cukai mereka sekiranya ia tidak digunakan untuk membeli peralatan dan perkakas yang penting seperti mesin MRI dan CT scan untuk kebaikan rakyat. Tuan Speaker, jika kementerian tiada hasrat untuk membeli lagi atau menambah bilangan mesin-mesin di hospital kerajaan, saya ingin tahu justifikasi oleh Kementerian Kesihatan mengapa keputusan itu dibuat, memandangkan bilangan mesin dan kekerapan penggunaan mesin itu sejajar dengan peningkatan populasi di negara ini. Tuan Speaker, akhir kata saya ingin membawa beberapa isu batu kawan ke Dewan Yang Mulia ini. Saya pernah membangkitkan ketiadaan sebuah hospital besar, hospital kerajaan di Batu Kawan. Memandangkan dalam beberapa tahun ini, tahun yang akan datang, Batu Kawan akan menjadi sebuah bandar satelit di bahagian di koridor utara di Semenanjung Malaysia. Apa yang ada adalah hospital daerah Sungai Bakap yang timbalan Menteri Kesihatan juga pernah menjadi houseman di hospital tersebut. Hospital Sungai Bakap sudah berumur lebih 100 tahun dan memang tidak mampu untuk menampung lagi bilangan pesakit yang tinggi dari Nibong Tebal dan Batu Kawan, dua kawasan parlimen yang agak besar di seberang Perai. Bagi kes-kes yang kritikal, pesakit akan diferi ke Hospital Bukit Mertajam atau Seberang Jaya yang juga syarat dengan pesakit. Kalau tidak, mereka akan dihantar ke Hospital Pulau Pinang. Saya ingin bertanya di sini, Tuan Speaker. Apakah status projek pembesaran Hospital Seberang Jaya dengan kos RM400 juta yang dijanjikan dalam Manifesto Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Permatang Pauh tahun ini yang dikatakan tender akan dibuka pada bulan Mei 2015? Sebab saya perlu mengingatkan Kementerian Kesihatan hari ini bahawa jika janji untuk membesarkan Hospital Seberang Jaya tidak dapat ditunaikan, maka bolehkah saya menganggap
bahawa Kementerian Kesihatan tiada apa-apa niat atau hasrat untuk membina sebuah hospital besar baru di Batu Kawan. Memandangkan tanah kerajaan telah pun diagihkan di Batu Kawan untuk pembinaan hospital tersebut. Bolehkah saya juga menganggap bahawa kesihatan rakyat Malaysia dipolitikkan oleh Kementerian Kesihatan jika mereka tidak menepati janji yang dibuat dalam pilihan raya umum atau pilihan raya kecil? Tuan Speaker, dalam sambutan perasmian Hari Sukan Negara yang berlangsung di Stadium Batu Kawan di kawasan saya, di mana saya tidak dijemput, saya mendapati ratusan anak-anak muda memenuhi jalan raya di seluruh Pulau Pinang dengan izin in the name of sports dan merempit merata tempat. Saya ingin bertanya, apakah tujuan program ini sekiranya anak muda masih tiada apa-apa dorongan atau visi atau satu framework disediakan untuk membimbing mereka supaya mereka mempunyai idea untuk mengolah masa depan mereka? Tuan Speaker, satu indikasi yang mudah adalah bilangan anak-anak muda yang merempit pada hujung minggu dan dalam kes ini pada Hari Sukan Negara 9 Oktober di kawasan saya. Beratus-ratus anak muda. Bukan saya marah bila saya melihat mereka, tapi saya rasa kesian bila saya tengok mereka. Mereka nampak seperti anak-anak muda yang tak ada hala tuju, mereka nampak seperti anak-anak muda yang blur dengan izin, yang tidak tahu apa nak buat dengan kehidupan mereka. Jadi, apakah hasrat kerajaan untuk membantu anak-anak muda seperti ini memberikan peluang pekerjaan dan dengan izin meningkatkan employability anak-anak muda bukan sahaja di Malaysia tapi khususnya di kawasan Batu Kawan? Ya, Batu Kawan. Sikit lagi dan saya akan gulu. Cukuplah ya Muhammad. Nak gulu lagi tuan. Kawasan Batu Kawan, kawasan Parlimen Batu Kawan terdiri daripada banyak kawasan estate, perkampungan nelayan, peladangan khinzir, lembu dan ayam. Saya ingin bertanya di sini, apakah usaha kerajaan untuk terus menggalakkan perkembangan bidang-bidang ini dan apakah sistem sokongan yang akan diberikan oleh kerajaan untuk memastikan bidang pertanian ini terus subur di bumi Malaysia? Tuan Speaker, sesiapa pun boleh merancang belanjawan sesebuah negara walaupun mereka bukan daripada latar belakang kewangan. Beza sebuah kerajaan yang baik dan sebuah kerajaan yang hebat bukan hanyalah berdasarkan pembentangan belanjawan setahun sekali dengan laungan hebat pelbagai. Sesebuah belanjawan mestilah diiringi oleh visi serta kemahuan politik dengan izin political will untuk melaksanakan semua yang tertera dalam belanjawan tersebut. Tuan Speaker, Malaysia akan bertambah lumpuh dengan pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Pekan kerana Perdana Menteri serta kerajaannya telah membuktikan yang mereka tiada hasrat untuk transformasi. Ya, Batu Tanpa Kawan. pelaksanaan polisi-polisi untuk Kawan. rakyat, belanjawan ini hanya tinggal langka sahaja tanpa jasad. Tuan Speaker, tadi saya diganggu oleh Yang Sebab Berhormat itu saya Balik. biarkan lebih Jadi 5 saya minit, sekarang mohon 23 injury time. minit. Okey, Tuan Speaker sikit Ya, lagi. Yang Muhammad, Batu Kawan. Saya mengakhiri ucapan saya dengan petikan dari Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Dengan ini, saya menggunakan peluang ini untuk menolak belanjawan 2016 pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian, terima kasih. Ya, Baram.